Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kerana hari ini saya dapat menghasilkan satu video untuk saya berkongsi dengan rakan-rakan di luar sana. Hari ini saya ingin bercakap berkenaan dengan kejadian yang berlaku di Masjid Gombak, di mana azan maghrib dilaungkan 3 minit lebih awal daripada waktu yang sepatutnya. Jadi sedikit kekesalan di mana perkara ini boleh terjadi kan. Jadi pertamanya apa yang ingin saya sarankan adalah kita sebagai umat, sebagai hamba, kita sebagai orang yang berpuasa, kita mesti ada keyakinan diri, kita mesti ada satu ketetapan yang kita kena meyakini diri kita bahawa masa untuk berbuka puasa itu adalah masa yang mengikut diri kita, bukan mengikut azan, mengikut apa orang lain. Orang kata, oh dah boleh buka dah. Kita ada ketetapan diri kita sendiri. Kita ada sesuatu yang kita boleh pegang bahawa aku yakin waktu masuk time ni. Jadi kita buka puasa time tu. Walaupun dah azan di masjid, walaupun orang lain kata waktu dah masuk, tapi kita ada pegangan kita sendiri bahawa ini aku akan buka puasa bila masuk waktu. Contohnya di kawasan saya masuk waktu adalah pukul 7.25. So 7.25 kita boleh buka puasa. Walaupun azan 7.23 ada azan, kita masih ada pegangan kita sendiri kan. Sebagai manusia, kita sebagai makhluk, sebagai umat, kita sebagai orang Islam, kita mesti ada keyakinan kita sendiri. Kita tak boleh mengharapkan orang lain untuk trigger kita bahawa dah kita terus melulu berbuka puasa tanpa selidik terlebih dahulu. Okey. Dan yang keduanya berkenaan dengan AJK Masjid. Dan saya sebagai orang yang pernah menjadi AJK Masjid, saya merasakan benda ni sangat-sangat penting. Waktu azan, masuk waktu tu, time, jam ini adalah satu yang sangat penting yang perlu kita cek ketepatan waktu dia. Okey. Jadi saya dulu masa saya jadi AJK Masjid, memang saya dulu yang jam lama tu dia pakai yang LED 7 segment tu kan. Jadi jam tu memang dia kena set selalu. Dan dia ada button dia. Dan saya bukan orang yang beli jam tu, tapi mengikut kata orang-orang yang lama kat situ, dia kata cuma seorang saja yang pandai set jam tu. Jadi cuma JK seorang tu je set. Jadi saya jenis, kita orang yang teknikal dan kita yang faham teknikal, jadi saya okey, tak apa, kita try set. Dan jam itu pula dia punya dalam sekian lama jam, dia punya masa tu akan lari. Pasal mungkin dia punya clock signal dia tu tak tepat, 60 sekian, 60 saat per minit tu kan, mungkin dia lari sikit lah. So dalam masa beberapa seminggu ataupun 2 minggu dia akan lari. So jadi kita kena, ataupun kalau lama lagi sebulan tu memang lari banyak minit lagi lah. Jadi kita kena selalu calibrate dia. Jadi benda itu sangat-sangat penting. Jam ni kita tak boleh sebab itu sebab waktu maghrib ni, sebabnya waktu maghrib dan subuh ni sebab orang akan berpuasa. Macam zuhur, asar itu tak berapa susah sangat kan, tak berapa kritikal kan. Cuma waktu maghrib, especially maghrib lah, subuh ni selalunya kita sok tu, kita bersahur tu, kita sebelum waktu masuk tu kita dah stop lah. Kecuali lah orang yang bangun masa-masa tu saja yang akan terlewat kan. Jadi kalau biasa tu tak ada masalah sangat lah bersahur ni. Cuma maghrib tu, waktu kita berbuka puasa tu memang waktu kritikal. Jadi benda itu adalah benda-benda yang sangat-sangat penting yang kita tak boleh kita tak boleh abaikan, dan kita mesti pastikan bahawa waktu itu betul. Okey. Itu adalah perkara, contohnya AJK Masjid mesti alert benda ni lah. Dia tak boleh ambil benda tu mudah. Masing-masing ada jam,
mesti tengok sendiri, tak boleh macam tu lah. Dan kita sebagai orang yang ada authority untuk kita punya orang kata kita punya accountability untuk jaga benda tu. Jadi kita kena jaga. Walaupun orang tak bergantung sepenuhnya kepada kita, tapi sebagai orang yang sebagai jawatankuasa yang menjaga masjid tu, kita mesti memastikan bahawa waktu itu tepat dah. Itu tak boleh lari lagi dah. Okey. Dan sebagai manusia, kita mesti ada pegangan kita sendiri. Walaupun kita, contohnya kalau kadang-kadang pun saya sebagai manusia kan, kita tengok kadang-kadang masjid ni pun AJK dia tak orang kata, walaupun kadang sebab benda tu dipilih berdasarkan kepada sokongan orang ramai. AJK masjid ini dipilih atas sokongan orang ramai dan bukan berdasarkan kepada kebolehan dia. Mungkinlah ataupun di interview ke dulu kan, boleh buat tu, boleh buat tak. AJK masjid dipilih berdasarkan sokongan orang ramai. Siapa yang ramai penyokong, maka dia menang lah kan, dia boleh dilantik menjadi AJK masjid. Dan tapi bolehkah orang yang dipilih ini berkebolehan untuk mengendalikan urusan masjid? Itu yang penting. Dan tak semestinya orang yang menjadi AJK masjid ni hanya orang-orang yang tak hal agama saja kan. Sebab untuk kita menjadi AJK masjid, untuk jadi AJK masjid ni, dia ada banyak kerja lagi. Dia perlu berurusan dengan orang ramai, dia perlukan pengetahuan berkenaan dengan, contohnya berkenaan dengan pembinaan masjid kan. Walaupun tak tahu sepenuhnya, sekurang-kurangnya bila kalau kita buka plan, kita tahu nak tengok lah kat mana situ, kat mana contohnya kat mana tandas, kat mana parking, kat mana. Jadi kalau buka drawing, kalau orang yang faham dia akan tahu, oh dia ni macam ni, ini walkway dia, pathway dia macam ni, apa semua itu perlu. Tak semestinya jadi AJK masjid ni orang yang cuma boleh hal-hal agama saja dah. Walaupun macam saya jadi AJK masjid, saya tak pandai nak tahlil, saya tak pandai nak berdoa panjang-panjang kan. Nak jadi imam pun habis teruk tak ada lah, habis tak ada orang dah, okey lah saya boleh jadilah, tapi bukan yang terbaik lah kan. Tapi berkenaan dengan hal-hal teknikal, elektrik, komputer, semua itu memang saya pilihan utama lah kan. Berkenaan dengan orang kata, berkenaan dengan audio, itu semua memang menjadi saya yang akan mengendalikan benda-benda tu lah. Jadi itulah. Jadi kalau orang yang jadi AJK masjid ni, perlulah prihatin kepada benda-benda ni kan, daripada jam. Tapi untuk mengetahui, saya bukan lagi jadi AJK masjid lah, kerana saya berpindah kawasan. Jadi saya tak lagi menjadi AJK masjid. Dan sekarang ni saya cuma selalulah berkunjung ke masjid tu untuk ada contohnya buat rakaman video, rakaman ceramah, kuliah. Jadi itu saya buat lah bila saya senang. Okey, tapi menjadi AJK masjid ni adalah satu tanggungjawab lah, dan kita perlu profesional dan juga perlu tahu apa yang kita buat. Okey, saya cukup cakap tu. Saya rasa itulah perkongsian saya berkenaan sebagai bekas AJK masjid, saya dan juga sebagai manusia, apa yang kita perlukan bila berlakunya kejadian-kejadian itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.